you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah. Dekat sana banyak warna punya. Ada daripada Syria, ada daripada Parsi, ada daripada Iraq, ada daripada Mesir sendiri, ada daripada Turki. Tetapi yang terbaik daripada Parsi, yang harganya mahal tuan-tuan. 1 ounce tu harganya RM38 duit kita. Maknanya sekilo berapa tuan-tuan? RM38,000. 1 kilo saffron tu, za'faran tu harganya RM38,000. Subhanallah. Boleh beli maidi satu. Kan? 1 kilo za'faran boleh beli maidi satu. RM38,000 harga dia. Ambil sikit stoek je, RM10, 10 benih. Ambil segenggam kecil je, sikit je, 100 benih. Mahal sungguh. Sebab kelebihannya terlalu banyak. Anda tengok dalam internet, doktor-doktor Amerika, doktor England, doktor-doktor Islam menceritakan bagaimana hebatnya za'faran ni. Sebab itulah di antara tumbuhan yang tumbuh dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kat rumah sikit lah, siapa nak boleh ambil seorang 3 line 4 line. Mahal sangat, subhanallah. Tapi memang anda minum malam tadi, dia dalam anda baca dalam kitab tu, dia kata elok direndamkan dalam air panas, kemudian masukkan madu sikit. Memang malam tadi tidur minyak, Masya Allah. Selalu tidur ada gangguan kan, mimpi pelik-pelik. Malam tadi mimpi beres. Lepas ni kena cari pula. Anda tengok kelebihan dia tak kurang daripada 30 kelebihan dia yang anda dapat gaji lah. Paling kurang 30 kelebihan dia. Subhanallah. Tak sempat nak bincang lah, kan cerita pasal za'faran pula. Bukan nak niaga ni tu, tak mesti ada jual, tak jual. Saya sebut kelebihan saja. So barang siapa yang memasuki syurga pasti akan menikmati segala nikmat di dalamnya dan sama sekali tidak akan binasa, malah kekal abadi dalam syurga, kata Nabi, dan tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan pernah lusuh pakaiannya tak akan pernah lusuh, rosak. Pakaiannya sentiasa baru, dan tidak akan tidak akan pudar kecantikan dia. Tak ada nak habis. Bukan. Oh, tak sambung. Maknanya sentiasa muda, sentiasa cantik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada hadis Nabi menyatakan, di mana antara kelebihan orang masuk syurga ini, setiap hari Jumaat mereka akan bershopping. Ada shopping juga kat syurga. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata setiap hari Jumaat orang yang beriman dalam syurga ni akan shopping. Dan setiap kali mereka bershopping itu, bayangkan shopping, kita beli barang Allah Ta'ala jual, Allah Ta'ala beli barang. Tentulah terlalu hebat, tak boleh kita gambarkan. Yang Allah sediakan kepada orang yang beriman. Hari Jumaat ni shopping, hari Jumaat ni shopping. Dan bila kita balik daripada shopping itu, kata Nabi, orang yang bershopping itu akan terkena tiupan angin, satu tiupan angin daripada syurga, sehingga menyebabkan yang kena tiupan itu bertambah handsome, bertambah cantik. Sehingga bila balik ke rumah, ditanya isteri dia tanya dia, bang, kata, abang semakin handsome, semakin cantik. Dia kata, kamu juga sepeninggalan aku, kamu juga semakin cantik. Maknanya orang Islam ni sentiasa diupgrade kecantikan, kemudaan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat syurga Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan rumah ataupun apa yang kita diana di atas muka bumi ini. Maka muslimin muslimah yang dikasihi, kata Syekh Isa Hasan Diab, di sini dinyatakan amalan-amalan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang melakukannya, maka Allah pasti akan memberi untuknya mahligai di dalam syurga sebagai balasan baik terhadap amalan-amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Maka di sini dia kata diperturunkan 10 amalan, 10. Sempat tak 10 ni? Yang mana kalau kita buat, Nabi kata akan terbinalah istana-istana dalam syurga Allah. Bukan satu. Banyak mana kita buat, maka banyak itulah
istana yang akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi sebut binaul masjid, orang yang terlibat dalam pembinaan sebuah masjid. Kerana Nabi menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina untuk Allah satu masjid di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. Jadi siapa yang terlibat dalam pembinaan masjid ini, insya-Allah telah terbina baginya satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Mekah kan, Mekah di Mekah pun sama. Anak pergi Mesir baru ni pun sama. Dekat rumah sewa anak saya yang belajar kat sana tu, satu masjid namanya Masjid Ibadur Rahman. Saya masuk boleh buat 20 orang ya. Kalau kita surau kan, surau pun tak tergambar sebut 20 orang yang boleh masuk. Imam dia masya-Allah, imam muda lagi. Kan? Tapi yang jamaah dia semua tua-tua, tabur je. Kan? Imam seorang muda. Tengok imam tu 30 lebih lah umur dia kan. Sedap dia baca, tapi makmum dia semua tua-tua macam kita juga, sabar je. Ini tak mesti hebat sangat. Kan? Isyak 2 saf. 2 saf tu maknanya 10 orang lah. Dia boleh buat 4 saf, 2 saf je. Kan? Satu saf 5 orang, 6 orang. 6, 12. Kan? Ada 8 orang lagi boleh buat belakang. Tapi Masjid Ibadur Rahman. Kan? Orang tua-tua je. Budak ada 2 orang. Anak pada yang datang tu lah. Mesti pun berapa sama je, tak ramai semayang. Orang tua-tua je. Kan? Yang muda tak tahu mana. Sedih. Ini realiti kan. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi kata barang siapa, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, kalau tuan-tuan ingat zaman 80-an 90-an dulu kan, masa kita pergi awal-awal dulu kan, masih ada lagi Masjid 7, ingat tak? Masjid 7 kan? Kecil dia masjid kan, anda pergi Masjid 7 kecilnya boleh buat 6 orang je, 5 orang 6 orang, tapi masjid. Sebab apa? Diorang tahu nilai sebuah masjid. Barang siapa yang bina masjid, dia bina bangunan atas nama masjid, maka Allah Ta'ala akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. Sebab itulah kita tengok orang dulu kan, ulama-ulama dulu dia nak juga buat masjid kecil sebelah rumah dia ke kat kampung dia, walaupun kecil, kerana dia menyedari akan kelebihan mereka yang membina masjid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bina untuk Allah satu masjid di dunia ini walaupun kecil, kata Allah, kata Nabi, walaupun kecil je, maka Allah Ta'ala akan bina baginya satu mahligai di syurga. Jadi kita, realiti kita tak mampu lah nak bina masjid, tetapi kita boleh menginfakkan sebahagian harta kita untuk pembinaan masjid. Macam tuan-tuan tahu masjid apa? Masjid Simpang 3 tu kan, Masjid Asy-Syarif tu. Salah seorang penderma besar ni sahabat saya kenal. Encik apa nama tu? Kan? Dia bagi sebahagian asli juta juga dia bagi. Kan? Masjid Simpang 3 tu. Kan? Encik Abdul Rahim, arkitek ataupun engineer yang rumah dia hebat atas bukit tu kan. Kaya kan. Macam kita tak mampu nak bagi sejuta, kan? Sekurang-kurangnya hari Jumaat yang kita masuk di sini-sini tu pun dah besar dah fadilat dia. Kan? InsyaAllah. Yang kedua, katalah yang pertama ni ramai orang tak mampu. Nak sedekah duit pun tak ada. Hidup dia pun ala kadar je. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kais malam tak ada makanan. Dia pagi petang dia kais, malam dia tak kais. Jadi tak ada duit nak bagi duit. Kau contohnya, maka kata Nabi yang kedua, ulama sebut berdasarkan hari Nabi, qira'atul suratul ikhlas, orang yang banyak baca suratul ikhlas. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, 11 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah. Kan? Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Ta'ala akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. Masya Allah, kaya betul Allah Ta'ala ni. Kat dunia ni kita ada jumpa orang, Syekh, kalau anda baca Quran amat satu je, anda bagi satu apartment, ada? Tak pernah jumpa kan? Kalau ada tu pelik kan? Ataupun sultan dia tekan rakyat dia, wahai rakyatku, dia kata, barang siapa yang menghatamkan Quran ni, dia terhadiahkan satu banglo. Anda rasa berakyat tak kerja lain, baca Quran je. Sebab dia tak kira, asal khatam dia satu banglo. Anda rasa semua orang tak kerja, baca Quran je, rajin, tak payah suruh. Sebab balasannya sebuah banglo. Tetapi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala.
kita baca 10 kali surah Qul huwallahu ahad, maka akan dikurniakan sebuah mahligai dalam syurga. Jadi bila anak ceramah tajuk ni, ada seorang perempuan tanya, kalau macam ni jauh sikit kan, ada seorang perempuan tanya dengan ustaz, nak tanya, buat apa kalau kita baca 10 dapat 1, kalau kita baca 100 dapat berapa? 10. Kalau kita baca 1000 dapat 100. Dia katakan, dia kata nak buat apa banyak sangat istana? Sabar je. Boleh dia kata gitu, sabar je. Anak pun terkejut sekejap masa tu, apa aku nak jawab ni kan. Dia kata nak buat apa banyak sangat istana ustaz? Dia kata kan, kalau tak dunia ni kita ada 1 istana 2 istana cukup dah tu. Yang kita nak banyak sangat akhirat tu apa dia tanya saya. Terkejut saya, ya Allah, betul juga banyak sangat nak buat apa. Lepas tu saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam semayang kita baca kan, Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ni naklah kamu berlumba-lumba, bersegera. Maknanya bukan berlumba saja, saling berlumba-lumba. Sari'u, dia panggil fi'il musyarakah, katanya ustaz kalau dia belajar bahasa Arab. Sari'u ni hendaklah kamu saling berlumba-lumba untuk mendapatkan keampunan Allah dan untuk mendapatkan syurga Allah yang luas. Syurga itu seluas langit dan bumi. Boleh bayang tak tuan-tuan? Kita duk bayang tak bersamana pun langit bumi tak bersamana tuan-tuan. Subhanallah. Kalau tuan-tuan ingat masa kita belajar sains dulu kan, masa sekolah dulu, saya ingat lagi, cikgu saya kata, murid-murid dia kata, dunia yang kita berada sekarang ini dengan ada satu matahari, ada satu bulan ini, adanya planet-planet ada berapa, 11 berapa, semuanya ini ada satu sistem cakrawala. Dia kata baru satu sistem, sebenarnya ada lagi 2 bilion sistem cakrawala. Boleh bayang tak tuan-tuan? Yang kita berada sekarang ini nampak bulan, matahari ini baru satu sistem cakrawala, satu baru. Dia kata kajian sains mengatakan ada 2 bilion lagi sistem cakrawala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kan dia kata ada sistem cakrawala yang ada 3 bulan dia. Ini kita satu je, 3 bulan dia. Ada yang 5 bulan dia. Satu tu pun dah rindu. Bagaikan perut di bukan bulan, apatah lagi kalau 5. Tengok bayangkan tuan-tuan besarnya ciptaan Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus kan, anda ingat lagi anak beli kaset dia, tergelak nak dengar. Dia kata berdasarkan hadis Rasulullah SAW, syurga orang beriman yang paling rendah sekali, syurga paling rendah sekali untuk orang yang beriman, luasnya antara Mekah dengan Syria sekarang ni. Bayangkan tuan-tuan, syurga yang paling rendah tu, dia kata nak mudah faham, syurga mak rempit. Syurga mak rempit. Anda ingat ceramah dia, syurga mak rempit yang tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah buat amalan, tak pernah baca Quran, tapi dia mati dah keadaan dia beriman. Dia yakin Allah satu, dan dia yakin dengan agama Allah. Dia pernah mengucap dengan dia yakin dengan ucapan dia. Maknanya selepas dibakar oleh Allah dalam neraka Allah, akhir sekali dia akan masuk ke dalam syurga. Syurga dia luas antara Mekah dan Syria sekarang ni. Tuan bayangkan kalau kita nak jual tanah Mekah sekarang ni, berapa trilion harga dia. Itu baru tanah atas, belum bawah lagi petrol dia. Itu mak rempit. Bayangkan Tok Imam, Imam kita kan, Masya Allah. Bagaimana hebatnya, luasnya syurga yang diberikan oleh Allah kepada lil muttaqin, hamba-Nya yang bertakwa. Oleh itu, kalaulah luasnya syurga kita seluas itu, seluas langit dan bumi, takkan satu je mana kan. Nak kata mana istana nak diziarah kan, mana istana ustaz imam kita tu, Allah satu tu je, punya tanah punya luas. Tentulah kita nak banyak kan. Hari ini transit kat istana ni, istana biru, besok istana hijau, besok istana kuning, macam-macam istana kita. Banyak istana. Itulah kelebihan orang yang akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu perbanyakkanlah baca suratul Ikhlas. 10 kali dapat 1. Itu yang kedua. Masa nak habis dah, jangan nak berhenti dah. Baru 2 dia 10 saja je. Yang ketiga disebut dalam hadis Nabi, alhamdu wal istirja'u hal wuqu'i musibati fil waladi. Orang yang sentiasa bertahmid, memuji Allah dan sentiasa mengembalikan semua urusannya kepada Allah, terutamanya ketika berlaku musibah pada anak dia. Ini satu ujian besar lah.
Yang pertama tadi tu agak besar juga bina masjid, yang kedua tu mudah, yang ketiga ni agak payah. Sebab saya pun mungkin tak mampu menghadapinya. Nabi kata orang yang sentiasa puji Allah walaupun diuji kematian anak-anak dia. Sebab Rasulullah menyatakan idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabittum walada abdi fayaquluna na'am fayaqul qabittum thamarata fuadi fayaquluna na'am fayaqul madza qala abdi fayaquluna hamduka wastarji'uka fayaqulu Allah ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Allahu akbar. Nabi kata Allah bertanya pada para malaikat, sekiranya seorang anak Adam, maknanya kalau anak kita lah, sekiranya seorang daripada anak hambaku, anak hamba Allah ni mati, maka Allah bertanya para malaikat, sedangkan Allah maha mengetahui. Bukanlah mana Allah tak tahu pula. Allah tanya malaikat, wahai malaikat, bukankah kamu telah mencabut nyawa anak kepada hambaku? Benar ya Allah, kata malaikat. Dan kamu telah mencabut pula nyawa anak yang paling dikasihi. Dalam 13 orang anak tu, saya ada beradik 13 orang. 13. Kamu cabut nyawa yang paling dikasihi pula. Anak yang paling dikasihi, betul tak wahai malaikat? Benar ya Allah. Maka apakah yang terkeluar daripada mulut hamba-Ku ketika kamu mencabut nyawa anak yang paling dikasihi itu? Dia kata mereka tetap memuji-mu ya Allah, mereka tak protes kamu, mereka tak marah kamu, mereka tak hina kamu, malah mereka terus memuji kamu dan mereka kembalikan kepadamu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah, wahai malaikat, binalah untuknya satu mahligai dan namakan mahligai itu mahligai orang yang banyak memujiku. Baitul hamdi, baitul hamdi. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mungkin ada yang kematian anak kan, macam adik-adik saya pun 13, seorang Allah Ta'ala ambil, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat ganjaran tersebut. Yang ketiga. Yang keempat, antara yang mudah juga lah, mungkin lepas kita balik daripada masjid ni kita akan buat doa usuki. Nabi kata doa bagi orang yang masuk ke dalam pasar raya ke, pasar pagi ke, pasar ahad ke, pasar malam ke, mega mall ke, tak mega mall ke, apa-apa sajalah, masuk je pasar. Nabi kata qala sallallahu alaihi wasallam man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Allahu akbar. Nabi kata siapa yang baca doa tadi tu la ilaha illallah wahdahu la syarika akhirnya, Allah Ta'ala akan tulis, bila masuk pasar dia baca doa ini, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan tulis baginya beribu-ribu kebaikan dan diampunkan beribu-ribu kesalahan dia, dosa dia, dan diangkat baginya beribu-ribu darjat dan dibina baginya satu mahligai dalam syurga. La ilaha illallah. Kaya betul Allah Ta'ala ni. Baca doa masuk pasar ya, sekali baca terbina satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat dia baca doa kan? Jangan masuk pasar je, asal masuk je bergaduh dengan orang yang jual tu. Asal bergaduh je masuk pasar, kau tahu lah tu masuk pasar tu kan? Bergaduh je masuk pasar, bergaduh, keluar pasar bergaduh, doa lupa nak baca. Baca doa ni. Dan yang kelima, yang ini yang biasa kita buat masa semayang, saddul farji fi sufufis salati, orang yang menutup ruang-ruang antara celah-celah saf-saf yang kosong. Saf yang ada renggang tu, dia rapatkan kaki dia. Nabi kata man sadda farjatan banallahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha darajah. Barang siapa yang menutup ruang-ruang kosong antara celah-celah saf itu, maka Allah Ta'ala bina baginya satu mahligai dalam syurga dan diangkat baginya satu darjat. La ilaha illallah. Rapat kaki je. Kat dunia ni tak pernah kita jumpa orang bagi hadiahnya tu. Tak kata kita dalam tentera dulu kan, ketua tentera tu kata betulkan barisan, siapa yang betulkan barisan aku akan hadiahkan satu banglo. Mana ada pelik kan orang pergi tu general ni. Tapi Allah Ta'ala, kita rapatkan kaki kita, maka dapat ganjaran mahligai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis sahih kan, boleh lihat dalam Sahihul Jami'. Okey. Yang keenam, al-muwazabatu ala sunanir rawatib, orang yang sentiasa mengekalkan dirinya bersungguh-sungguh melaksanakan sunat-sunat rawatib, sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah. Kerana Ummu Habibah menyatakan Rasulullah bersabda, man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sembahyang sehari semalam 12 rakaat sembahyang sunat,
Bukan sembahyang tahajud ni, sembahyang siang. Sembahyang yang sebelum kita tidur. Sembahyang apa? Sembahyang rawatib nama dia. 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bina baginya sebuah mahligai dalam syurga. Setiap hari kita bina syurga. Masya Allah. Kalau kita melakukan 12 rakaat sembahyang sunat, maka disebut secara detail oleh hadis Aisyah daripada Rasulullah, man sabara ala 12 raka'atan min as-sunnati banallahu lahu baitan fil jannati arba'u raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya'i wa raka'ataini qabla al-fajri. Nabi kata barang siapa yang berkekalan menjaga 12 rakaat sembahyang sunat dalam sehari, maka Allah Ta'ala akan bina mahligai dalam syurga, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Bukan 2 tuan-tuan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Biasa kita buat 2 kan. Nabi kata 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Maknanya berapa dah? Zuhur je 6 rakaat. 6 rakaat. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib, sebelum tidak diberatkan, selepas maghrib. Dan 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ini terbina mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita nak sampai 10 kan. 7.5 kita tamatkan. Yang ketujuh, man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslama wa jahada. Orang yang tetap beriman dengan Nabi sehingga mati dia, tetap jaga Islam dia, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Sama ada dengan jihad banyak kan. Yang paling tinggi ialah kita berperang menggunakan senjata, tetapi jihad tu luas pengertian dia, termasuklah dakwah dan sebagainya, jihad menegakkan agama Allah. Dan kita kekalkan Islam kita sehingga kita mati, dan kita tetap beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengingkari Rasulullah. Tapi kalau kita percaya Nabi Melayu, habislah, tak jadilah. Ada pula Nabi Melayu kat Kementerian habis. Kan? Ataupun kita percaya Nabi tapi kita tak percaya hadis dia, anti hadis, macam Kasim Ahmad, tak termasuk juga, tak dapat mahligai. Syarat dia mesti beriman benar-benar dengan Nabi, pelihara Islam kita, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan terbina bukan satu, banyak mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan yang ke-8, tarkul jidal walau kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perbalahan, orang yang meninggalkan persengketaan, orang yang meninggalkan pergaduhan, walaupun dia di pihak yang benar. Dia tak nak gaduh, walaupun hak dia, walaupun dia boleh bergaduh, tapi dia tak nak gaduh. Kan? Macam kita balik rumah, contohlah, satu hari tu biasa balik pukul 11, hari tu balik 11.15 minit je. Macam-macam ini kita tunjuk, kita contoh, bukan bini sini, bini tempat lain. Dia kata singgah mana pula, janda mana pula, abang singgah, kata kan. Kebetulan pula ada seorang tu, janda baru meninggal suami dia, muda pula. Dia kata kita singgah sama janda, contohlah, orang dulu cerita. Suami kita tak ada, aku selamat tadi sebab ustaz dia mengajar lebih masa dia. Dia kata tak lagi itulah kan. Dia kata daripada aku bergaduh dengan kau, biar aku tak usah gaduh. Sebab kalau tak bergaduh dapat satu mahligai dalam syurga. Jangan bergaduh kan? Ataupun berbalah dengan jiran, berbalah dengan kawan. Jangan berbalah, jangan bergaduh, kerana orang yang mengelakkan dirinya daripada pergaduhan, perbalahan, persengketaan, terbina baginya satu syurga, satu mahligai dalam syurga. Nabi kata apa? Ana zaimun bi baitin fi rubtil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku adalah pemimpin dalam syurga yang luas bagi orang yang meninggalkan perbalahan walaupun dari pihak yang benar. Hadis hasan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Dan yang ke-9, tarkul kizb walau kana mazihan. Orang yang meninggalkan pendustaan, penipuan, walaupun dari pihak yang walaupun sekadar untuk bergurau sendiri. Maknanya dia bergurau pun dia tak bergurau benda-benda yang membohong, benda-benda yang tipu, semua benda-benda yang benar. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak kisah seorang perempuan bertanya Nabi, ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi salah seorang penghuni syurga. Nabi kata, maaf wahai ibu, orang seperti ibu tak layak masuk syurga. Dia kata, tak ada dalam syurga orang seperti ibu. Nangis perempuan tu, sungguh-sungguh menangis, sedih dia. Nabi kata dia orang macam dia tu bukan ahli syurga. Nangis dia. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, balangi nasibku ya Rasulullah. Kata Nabi, masukku bukannya masuk aku kamu tak masuk syurga. Umur tua seperti kamu ni tak ada dalam syurga, sebab semua umur semua manusia akan dimudahkan. Barulah dia tersenyum. Bergurau tapi benda yang benar. Jangan berbohong, jangan kelentong.
kan? Dan orang yang menjaga dirinya daripada tidak berbohong masa dia bercakap, masa dia berbicara, maka terbina baginya satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, husnul khuluq, orang yang baik akhlak dia. Ini semua kita boleh buat insya-Allah. Nabi kata apa? Wa ana zaimun fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Aku akan menjadi pemimpin di syurga yang paling tinggi. Nabi kata, syurga yang paling tinggi itu akulah pemimpinnya, yang mana yang akan menjadi penghuninya ialah orang yang baik akhlaknya masa kat dunia ini. Orang yang mulia akhlak dia, budi pekerti dia, maka akan dapat bersama aku dalam syurga yang paling tinggi. Jadi inilah 10 amalan yang kalau kita buat akan terbina mahligai-mahligai istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada lagi ni tuan-tuan, masa dah habis dah. Ini baru mahligai. Kita tak bincang lagi macam mana nak bina taman-taman, macam mana nak masukkan dalam istana kita tu perbendaharaan, kan? Al-kanzu minal kunuz, kan? Min kunuzillah. Macam mana nak masukkan kekayaan, kemewahan dalam istana itu belum disebutkan lagi seperti mana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu masih akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih? محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله